Assalamualaikum and hi guys, welcome back to Aiman Hakam channel. Video pada kali ini aku akan buat sedikit movie review yang mana movie ni menjadi kegilaan ataupun menjadi viral sekarang ni di Malaysia yang baru saja dirilis pada 16 Julai yang lalu, iaitu Peninsula. Okey, bagi mereka yang tak tahu Peninsula ni dikatakan adalah sequence movie daripada Train to Busan yang dikeluarkan pada tahun 2016 yang mengisahkan tentang virus yang menjangkiti manusia dan manusia tersebut menjadi zombie dan menyerang manusia-manusia lain. Bagi sesiapa yang belum tengok, silakan untuk korang pergilah tengok selagi ianya ditayangkan di panggung wayang. Dan jangan risau, video ini aku takkan buat spoiler, aku takkan bagi tahu ending dia punya climax dia macam mana. So don't worry, korang feel free tengok video ni sampai habis. Ini just aku nak bagi aku punya pandangan dan pendapat mengenai keseluruhan movie yang aku dah tengok sebelum ni. Okay, first kali, macam yang kita tahu, Peninsula ni dikatakan adalah sambungan daripada Train to Busan. Dan kalau kita tengok di poster muka depan dia pun dia ada tulis kat situ Train to Busan present Peninsula. Yang mana tengok kita tahu yang movie ni dikatakan sambungan lah. Sebab kalau kita yang dah tengok Train to Busan sebelum ni, kita akan jadi macam tertanya-tanya sebab dia punya ending itu dia macam sedikit tergantung. So kita rasa yang memang akan ada sambungan selepas ini. Mereka dah keluarkan satu movie yang dikatakan sambungan daripada Train to Busan yang pertama. So kita memang sangat-sangat excited kan untuk tengok. Tapi once bila kita tengok, kita akan tahu bagaimana cerita ini sebenarnya. Okey, bagi pendapat aku, cerita Peninsula ni 100% jalan cerita dia tak sama langsung ataupun dia tak ada kaitan langsung dengan Train to Busan. Ya, 360 memang berubah. Kalau kita nak cakap daripada watak-watak yang ada dalam Train to Busan dan dibawa semula ke cerita Peninsula ni memang jauh. Memang tak ada langsung. Seorang pun tak ada. Sebab apa Peninsula ni aku nak bagi tahu sikit yang dia cerita pasal seorang bekas askar yang mana yang dah berhijrah ke Hong Kong akibat Korea ni dah dijadikan sebagai negara kuarantin disebabkan penyakit zombie, dan dia telah kembali ke tanah Korea semula untuk mencari satu harta lah. Dan korang kena tengok sendiri lah apa misi dan tujuan dia kembali ke Korea tu. Ok, so bila kita nak compare antara Peninsula dan juga Train to Busan, bagi aku memang tak ada kaitan langsung. Sebab first kali aku nak bagi tahu dia punya storyline. Kalau kita tahu cerita Train to Busan yang pertama tu, cerita dia memang dia fokus iaitu seorang lelaki dan juga anaknya nak ke Busan untuk bertemu dengan ibunya ataupun isterinya, dan mereka telah pun diserang ataupun melalui beberapa rintangan sepanjang perjalanan di dalam kereta api tersebut, iaitu of course lah berhadapan dengan zombie. Jadi untuk cerita Peninsula ni dia macam dia cerita more than that. Dia tak fokuskan kepada zombie tu. Aku nak bagi tahu kat sini yang storyline tu memang dia tak ada kaitan langsung. Dan untuk storyline Peninsula ni dia macam more fokus kepada misi yang bekas askar tu perlu buat. Sebab tu yang dia kembali semula ke Korea. Okey, untuk aktor, pelakon dia macam yang aku sebut tadi, 100% memang bukan pelakon yang sama dengan Train to Busan. Pelakon semua pelakon baru, dan yang bestnya ada pelakon Malaysia seorang memegang watak sebagai Major Jane. So kalau korang nak tahu siapa Major Jane tu, korang tengoklah sendiri Peninsula ni sampai habis. Kita sebagai rakyat Malaysia kita kena bangga lah sebab ada seorang pelakon daripada Malaysia yang berlakon dalam cerita Peninsula tu. Bukan senang. Okey, second, main focus. Kalau kita nak tengok main focus Train to Busan tu adalah zombie. Sebab dia memang daripada awal kita tengok lelaki dan juga anak dia tu dan juga penumpang-penumpang kereta api yang lain tu memang diorang sentiasa berhadapan, di attack oleh zombie-zombie di dalam kereta api tu. Sepanjang gerabak tu mesti ada zombie yang akan buat serangan hendak dekat diorang. Tapi untuk Peninsula ni, zombie tu bukanlah main focus. Yang mana main focus untuk cerita Peninsula ni dia lebih banyak kepada musuh. Kalau nak kata zombie tu just sebagai hiasan ataupun sebagai prop je. Prop yang mana just sebagai minor elemen dalam Peninsula. Aku berani jamin. Sebab walaupun mereka diserang oleh zombie, tapi zombie tu bukanlah matlamat utama dalam cerita Peninsula ni. Matlamat utama ialah mereka perlu mendapatkan satu harta dan mereka perlu berhadapan dengan musuh yang mana musuh tersebut mahu juga harta tu ataupun merampas harta yang mereka cari tu. Jadi memang dia agak complicated lah. Untuk action Train to Busan tu agak sedikit low nak dibandingkan dengan action dalam
dalam Peninsula. Sebab Peninsula ni bagi mereka yang memang suka dengan tembak-tembak, pistol, serang-serang, tumbuk-tumbuk dan belasah semua tu, aku pasti korang memang terhibur bila korang tengok cerita ni. Nak dibandingkan dengan Train to Busan, tak banyak dengan pistol, tembak-tembak semua tu. Tu Peninsula ni memang dia menggunakan satu action yang hardcore lah kita cakap. So memang best untuk part tu. Selain tu, dia punya genre bagi Peninsula ni dia macam berserabut. Dia lebih daripada satu genre nak dibandingkan dengan genre Train to Busan. Sebab Train to Busan genre horror survivor, yang mana dia perlu survive dalam kereta api itu untuk menyelamatkan diri, untuk menyelamatkan nyawa dirinya dan juga orang yang tersayang. Dan juga mereka perlu berhadapan dengan zombie-zombie, sebab zombie tu yang menyerang dan juga yang membuat warna dalam kereta api tu. So dia jadi horror survivor. Tetapi untuk Peninsula ni, dia bukanlah horror survivor bagi aku. Dia macam adventure survivor. Sebab kedatangan bekas askar dan juga kawan-kawannya ke Korea tu dengan satu misi, ialah mereka perlu berhadapan dengan musuh yang mereka jumpa pada selepas itu. Tetapi zombie-zombie yang ada di kawasan tersebut di belah semenanjung Korea tu bukanlah tujuan utama yang mereka perlu hadapan. Dia just sebagai elemen penambah. Tapi dia bukanlah jadi cerita seram dah. Dia jadi macam adventure sebab mereka perlu mengembarakan daripada satu tempat ke satu tempat nak mencari harta tu, lepas tu ditangkap musuh dan sebagainya. So dia jadi adventure. Dan genre bagi Peninsula ni dia macam bercampur dengan genre Fast and Furious. Sebab dalam Peninsula ni banyak gila, aku cakap banyak gila adegan ataupun scene kereta-kereta berlumba. Dia macam seolah-olah jadi satu movie perlumbaan kereta. Sebab perlumbaan kereta tu boleh katakan setiap berapa minit mesti ada. Dan dia memang sangat-sangat padulah perlumbaan kereta tu. Dia menunjukkan skill drift apa semua tu. So seakan-akan macam Fast and Furious lah kalau kita tengok. Bila jadi macam tu, kita akan jadi keliru. Sebab kita expect yang memang movie tu sebenarnya dia macam sambungan daripada Train to Busan. Jadi dia macam tak best sikit lah untuk part tu bagi aku. Sebab dia macam bila kita tengok pun kita tak tahu genre yang sebenarnya adalah genre apa. Apa sebenarnya dia nak tunjukkan dalam cerita tu. Dia agak serabut sikit lah. Okay. Dan selain daripada itu, aku nak bagi tahu dia punya CGI. Of course, bila kita tengok cerita-cerita macam ni, dia akan pakai CGI untuk menambahkan kesan visual dan sebagainya. CGI untuk Peninsula ni nak dibandingkan dengan Train to Busan, aku lagi respect Train to Busan punya CGI. Okay, sebab kalau kita tengok Peninsula ni macam sangat-sangat low dia punya kualiti. Kita punya expectation mesti high kan. Sebab yelah Train to Busan punya CGI memang sangat-sangat padu. Kita nampak zombie dia, kereta api terbalik apa semua tu memang sangat-sangat real. Tetapi untuk Peninsula ni memang sangat-sangat hambar bagi aku. Ya, kita punya expectation kita memang kita nak Peninsula ni dia punya CGI dia lagi wow, lagi padu daripada yang Train to Busan. Tetapi memang sayang sekali, malang sekali kita punya expectation tu hancur sebabkan CGI ni sangat-sangat low quality. Ya, aku bukan nak kata Malaysia punya CGI tu best dan aku tak nak cakap yang aku ni power CGI ke apa. Tapi korang pun tengok sendirilah, zombie-zombie tu, macam mana zombie tu berlari, zombie tu nak menyerang manusia, semua tu memang nampak fake sangat. Dan yang paling fake adalah satu babak tu yang mana kereta tu dia terjatuh daripada jambatan ataupun flyover, yang mana memang nampak sangat macam kereta mainan jatuh. Dia nampak keras, nampak patung sangat lah kereta tu, dia tak nampak real. So bagi aku dia agak fake sikit lah sebab dia tak nampak real. Jadi CGI tu memang nampak sangat-sangat low lah. Boleh nampak daripada zombie, daripada scene kereta semua tu nampak fake sangat lah. Okay, so yang seterusnya untuk scene-scene sedih, ialah of course dalam cerita ni diorang akan ketengahkan scene sedih. Dan dibandingkan dengan Train to Busan, Train to Busan punya watak dan juga scene sedih tu memang sangat-sangat menjadi. Dan kita pun sangat-sangat rasa sedih, kita akan sebab bila kita betul-betul fail untuk scene tu. Tapi untuk Peninsula ni, aku pernah jamin lah kalau korang nak tengok nanti, memang korang tak akan menangis pun untuk scene sedih. Sebab scene sedih tu, first kali aktor dia tu, dia bukan aku nak condemn ke apa, tapi dia macam dibuat-buat. Sedih tu tak sampai kepada penonton. Kita boleh nampak scene daripada karakter tu lah yang memainkan watak. Dia punya kesedihan tu tak sampai kat kita. So kita nak sebab, nak menangis pun tak boleh. Dan sebabkan cerita dia tu yang menjadikan
watak ataupun scene tu tak sedih sebenarnya, sebab dia bercampur aduk dengan berbagai jenis action dan juga genre. So kita jadi macam keliru. Macam yang aku sebut tadi, sekejap kita tengok macam Fast and Furious punya movie, second kita tengok macam yang jenis tembak-tembak semua tu. So kita macam mindset kita ni dia jadi lari daripada kita punya way tu untuk kita nak betul-betul fokus cerita ni. Ok, second untuk karakter dia, watak yang paling aku respect sekali, yang paling aku tabik sekali ialah watak kanak-kanak dalam Peninsula ni. Sebab apa? Watak kanak-kanak tu memainkan peranan penting, dia menghidupkan cerita ni. Sebab bagi aku kalau tak ada pelakon kanak-kanak dalam ni, cerita ni akan jadi hambar dan memang takkan boleh meraih keuntungan yang tinggi lah. Sebab pelakon kanak-kanak dia menghidupkan cerita ni, dia menjadi seolah-olah watak yang paling major sekali. Sebab dia, bagi aku dia macam ni lah, kanak-kanak ni lah dia membantu, dia memang sangat-sangat membantu daripada segi ni lah dalam cerita Peninsula tu sebenarnya. Tapi overall aku memang terhibur juga dengan cerita ni. Cuma aku agak sedikit kecewa sebab expectation aku dia punya efek, kesan visual semua tu akan jadi lebih tinggi daripada sebelum ni. Namun dia sangat-sangatlah rendah. So itu yang aku agak sikit kecewa. So bila aku tahu yang ada Peninsula ni, aku punya expectation aku jadi sangat-sangat tinggi. Sebab yelah kita nak tengok sambungan. Kalau korang tengok, korang pun tahu ending Train to Busan macam mana kan, dia agak sedikit tergantung. So kita mengharapkan dia membawa cerita tu, sambungan tu ke Peninsula, tapi mereka seolah-olah mereka cerita baru. Peninsula ni sepatutnya dia orang tak perlu letak pun Train to Busan present Peninsula. Mereka sepatutnya jangan letak Peninsula. Overall bagi aku cerita ni sangat-sangat okey lah. Dia tak terlalu hambar sangat. Cuma interesting dia ialah sebab dia punya action tu lagi gempak daripada sebelum ni lah. Dia banyak dengan tembak-tembak, pistol. Cumanya dia lemah daripada beberapa aspek macam aku sebut tadi lah. Storyline, CGI, watak semua tu. Okey, jadi rating aku bagi movie ni rating adalah 7/10 sahaja. Ok, so aku rasa setakat itu saja aku punya review dan juga komen aku berkaitan dengan movie Peninsula. Bagi siapa yang belum tengok, korang pergilah tengok, rasai sendiri pengalaman, korang hayati sendiri daripada minit pertama sampailah minit terakhir cerita Peninsula, insyaAllah. Itu saja pada aku. Jangan lupa untuk share video ni, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen apa-apa saja yang korang nak. InsyaAllah aku akan buat pada masa akan datang. Itu saja pada aku. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan bye.